Selamat sejahtera murid-murid cikgu, sihat semua. Hari ini cikgu akan ajar kamu unit 3 yang bertajuk prinsip keadilan dan keprihatinan. Saya harap kamu semua sudah baca ya sebelum kita mulakan PDP kita hari ini. Baiklah, prinsip keadilan ini adalah sikap dan tingkah laku individu dalam hubungan antara manusia yang menegakkan kesesamaan dengan keseimbangan dalam pemikiran, pertuturan, perasaan, dan perlakuan. Prinsip keadilan ini juga telah melibatkan perbuatan yang adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Saya harap kami semua faham apa cikgu cakap hari ini, okey? Dalam prinsip keadilan ini, kita dapat membuat keputusan untuk sesuatu yang dilema moral. Maksudnya prinsip ini akan digunakan sebagai titik nilai asas. Baiklah, tadi cikgu telah terangkan kepada kamu semua apa maksud prinsip keadilan itu, macam mana dan bagaimana. Dan sekarang ni cikgu akan memberikan kepada kamu semua contoh yang sesuai dalam prinsip keadilan. Contoh yang pertama ialah bersikap tidak berat sebelah, seperti pemilihan calon dan pemberian ganjaran atau hukuman. Contoh yang kedua ialah layanan sama rata. Layanan sama rata seperti apa? Seperti tanpa mengira status sosial dan tanpa mengira status ekonomi. Yang ketiga, menghormati hak individu. Menghormati hak individu itu dari macam mana? Menghormati hak individu itu dari kemudahan untuk golongan yang kurang upaya dan keperluan untuk golongan yang tidak bernasib baik. Yang keempat, adil dalam mengagihkan sumbangan dan bantuan seperti mangsa bencana dan rakyat yang berkeperluan. Dan yang terakhir, bersikap rasional. Bersikap rasional seperti apa? Menganalisis situasi dan membuat pertimbangan moral. Baiklah, tadi cikgu telah menerangkan prinsip keadilan itu secara ringkasnya dan cikgu pun telah memberikan contoh yang sesuai supaya kamu faham mengenai prinsip tersebut. Jadi, prinsip yang kedua kita pelajari ialah prinsip keprihatinan. Prinsip keprihatinan ini merupakan pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan terhadap orang lain. Maksudnya, prinsip ini telah mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi. Contohnya, prinsip ini membuat keputusan untuk sesuatu situasi yang berperi kemanusiaan. Contohnya, kerana apa? Prinsip ini digunakan sebagai asas ukuran. Ia sangat berbeza dengan prinsip keadilan tadi, di mana prinsip keadilan tadi menggunakan nilai asas. Prinsip keadilan tadi juga lebih kepada sikap dan tingkah laku individu dalam menegakkan kesaksamaan dan keseimbangan dalam pertuturan, perasaan, pemikiran, dan perlakuan. Contoh yang sesuai dalam prinsip keprihatinan ini juga ialah seperti berperi kemanusiaan, bermurah, kepedulian, menunjukkan perasaan kasih sayang, dan menjaga kebajikan orang lain melebihi diri sendiri. Okey murid-murid, kita akan beralih kepada slide seterusnya. Jadi, cikgu nak minta kerjasama dari murid-murid untuk memberi perhatian terhadap apa yang cikgu ajar. Untuk minggu ini, kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan tajuk prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Jadi, cikgu akan menerangkan prinsip keadilan dahulu, iaitu, okey murid-murid, kamu tahukah apa itu prinsip keadilan? Okey, cikgu akan menerangkan. Okey, prinsip keadilan merupakan satu sikap dan tingkah laku seseorang dalam hubungan antara manusia untuk menegakkan kesesamaan dengan keseimbangan dalam pemikiran, peraturan, perasaan, dan perlakuan. Ia juga melibatkan sebarang perbuatan adil terhadap diri sendiri dan orang lain, dan membuat keputusan untuk sesuatu dilema moral. Prinsip keadilan akan digunakan sebagai nilai asas.
Okey, untuk ini cikgu akan menaraikan 5 contoh berkenaan dengan prinsip keadilan. Contoh pertama iaitu bersikap tidak berat sebelah. Yang kedua, menghormati hak individu. Yang ketiga, layanan yang sama rata. Yang keempat, adil dalam mengagihkan sumbangan ataupun bantuan. Dan yang kelima adalah bersikap rasional. Jadi cikgu di sini menyediakan beberapa contoh mengenai prinsip keadilan. Untuk contoh yang pertama iaitu bersikap tidak berat sebelah. Okey. Di sini cikgu akan menerangkan contoh yang berkenaan dengan situasi tersebut. Sebagai contoh, ia sering berlaku dalam satu keluarga iaitu tindakan ibu bapa yang selalu lebih pentingkan anak perempuan berbanding lelaki. Okey. Di sini cikgu selalu nampak iaitu ibu bapa lebih pentingkan anak perempuan mereka daripada anak lelaki. Ibu bapa membelikan baju untuk anak perempuan, lelaki tidak. Jadi di sini cikgu melihat sikap berat sebelah ada berlaku di situ, tapi bagi mengelakkan perkara tersebut, ibu bapa haruslah bersikap tidak berat sebelah terhadap anak-anak. Sebagai contoh, kalau anak pertama itu nak makan ayam, anak kedua juga harus diberi benda yang sama. Okey, untuk contoh yang kedua adalah menghormati hak individu. Berkenaan dengan topik tersebut, kita harus jangan memandang rendah terhadap orang lain. Kita haruslah menghormati orang lain, baik dari segi luaran ataupun dalaman. Biasanya kita sering mendengar apa orang cakap kan. Jadi kita selalu memandang rendah. Kita tidak ambil kisah tentang perkara yang berlaku, tapi itu hanyalah luaran saja. Dan kita harus menghormati kehidupan mereka. Dan yang paling penting adalah kita harus hormat orang yang paling istimewa, iaitu orang kurang upaya. OKU. Jadi contoh yang kedua adalah layanan sama rata. Di sini juga cikgu nak mengaitkan sikap ibu bapa juga. Ibu bapa juga haruslah memberi kasih sayang yang sama rata terhadap anak-anak. Hal ini demikian supaya anak-anak akan merasa kasih sayang dari kedua-dua ibu bapa. Dengan adanya layanan yang sama, anak-anak akan rasa dihargai ataupun disayangi. Dalam konteks ini cikgu akan mengaitkan situasi cikgu dengan keluarga cikgu. Sebagai contoh, kalau boleh cikgu nak 24 jam berkepi dengan ibu cikgu. Sebab apa kelas? Sebab cikgu sayangkan mak cikgu. Jadi cikgu nak sentiasa ada bersama dia, baik dalam keadaan yang susah maupun senang. Contoh yang keempat adalah adil dalam mengagihkan sumbangan maupun bantuan. Okey, seperti yang murid tahu, sekarang adalah musim penyakit virus COVID-19. Jadi murid-murid, cikgu nak tanya, pernah tak kawasan kampung murid-murid pihak berkuasa pernah datang ke kampung murid-murid untuk memberi sumbangan? Pernah kan? Okey. Di sini cikgu akan menerangkan kalau situasi yang berlaku ke kampung cikgu, beberapa bulan lepas terdapat beberapa pihak atasan maupun orang luar datang ke rumah panjang cikgu untuk memberi maupun menghulurkan bantuan dari segi makanan ataupun wang kepada rumah panjang. Sebagai contoh ialah setiap pintu harus diberi beras 5 kilo. Jadi kita sebagai rakyat ataupun penduduk kampung haruslah bersyukur dengan pemberian orang lain. Yang seterusnya adalah bersikap rasional. Okey, dalam bersikap rasional ini biasanya selalu berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kita haruslah bertindak ataupun berfikir secara rasional, dan kalau berfikir maupun bercakap, kalau bercakap tu janganlah mengikut perasaan, sebab kita haruslah menjaga perasaan orang lain. Okey, seterusnya cikgu akan masuk ke prinsip keprihatinan. Okey.
Prinsip keprihatinan ini merupakan satu pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan atau kewajipan terhadap orang lain. Ia juga mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi serta membuat keputusan untuk sesuatu situasi berperikemanusiaan. Biasanya prinsip keprihatinan akan digunakan sebagai asas ukuran. Okey, pada slide tersebut kamu akan nampak macam tangga kan? Itu merupakan satu proses bagaimana cara kita untuk melahirkan prinsip keprihatinan kita dalam diri kita. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan berperikemanusiaan. Yang kedua adalah menjaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Yang ketiga adalah pemurah. Yang keempat adalah menunjukkan perasaan kasih sayang. Dan kelima ialah kepedulian. Okey, dalam lima proses ini, cikgu juga akan menerangkan apa itu berperikemanusiaan, menjaga kebajikan orang lain dan sebagainya. Okey. Untuk prinsip keprihatinan berkenaan dengan prinsip berperikemanusiaan, ia menunjukkan sikap simpati terhadap mangsa bencana dan mengambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik. Okey, ini biasanya kalau kita melihat contohlah, kalau kita melihat sebuah keluarga itu sangat memerlukan bantuan, apakah murid-murid membantu ataupun membiarkan mereka saja? Okey, kalau cikgu akan memberi sumbangan ataupun cikgu akan menolong mereka semampu apa yang cikgu boleh. Okey. Yang kedua adalah menjaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Okey, berkenaan dengan ini, ia berkaitan dengan melibatkan diri dalam program kesukarelawan dan menyediakan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan. Okey, untuk melibatkan diri dalam program kesukarelawan ini, seperti mana yang kita tahu, dekat sekolah pun murid-murid akan dikehendaki untuk menyertai program kesukarelawan kan. Okey, dalam program itu kita akan menolong orang maupun membantu orang yang memerlukan dari segi makanan juga. Macam cikgu sekolah dulu, cikgu dan ahli kumpulan cikgu telah memberi sumbangan dari segi makanan kepada orang berkenaan secara percuma. Ia menunjukkan sifat ikhlas yang lahir daripada hati kita untuk membantu orang lain. Okey, yang ketiga adalah pemurah. Pemurah yang selalu memberikan bantuan kewangan kepada orang yang memerlukan dan meluangkan masa untuk membantu orang lain. Okey, untuk pemurah ini hampir juga sama dengan menjaga kebajikan orang lain. Pemurah ini biasanya kita selalu memberi apa yang kita mampu kepada orang yang memerlukan. Tidak kira apa bentuk bantuan kita sumbangkan. Mereka akan menerima dengan hati yang ikhlas kerana mereka sangat memerlukan bantuan itu. Okey, contoh yang keempat adalah menunjukkan perasaan kasih sayang. Menyayangi dan menghargai flora dan fauna, menyayangi sesama insan. Okey, untuk menyayangi flora dan fauna, seperti yang kita nampak, hewan di sini semakin pupus kan, macam tapir, gajah, panda. Okey, hal ini disebabkan oleh aktiviti pembalakan manusia. Jadi, kita haruslah berusaha untuk mengelakkan hewan-hewan tersebut pupus dengan mengadakan menguat kuasa kan undang-undang dan mengenakan hukuman kepada pembalak haram. Okey. Untuk contoh kepedulian, ia menunjukkan bagaimana cara kita membantu golongan yang memerlukan bantuan dan membantu serta menyelamatkan hewan. Di sini juga kita melihat dari segi membantu dan menyelamatkan hewan. Okey, cikgu nak tanya ni, seandainya kamu nampak kura-kura menyeberangi jalan dan datang sebuah kenderaan hampir terlanggar kura-kura tersebut,
Apakah murid-murid sanggup menyelamatkan kura-kura tersebut atau membiarkannya mati terlanggar oleh kereta? Kalau situasi cikgu akan berhenti dulu dan menyelamatkan kura-kura tersebut serta mengalihkan kura-kura tersebut ke tepi jalan dan membiarkannya lepas. Okey, itu tindakan cikgu. Seterusnya berkenaan dengan kepentingan membuat keputusan. Di sini kita melihat kedua-dua topik apa yang cikgu ajar hari ini, iaitu mengenai prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Okey, untuk prinsip keadilan, ia tidak menjejaskan kepentingan orang lain, menjaga hak kemanusiaan sejagat, mengelakkan perselisihan faham serta membela nasib golongan yang tertindas. Untuk prinsip keprihatinan, ia mengelakkan diri daripada mangsa keadaan, menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat dan semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Okey, seperti yang anda lihat di bawah merupakan satu contoh strategi penyelesaian konflik. Okey, terdapat 4 contoh strategi, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti konflik atau masalah yang timbul. Yang kedua, membuat pertimbangan moral. Yang ketiga, membuat keputusan dalam prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Dan yang terakhir adalah justifikasi kewajaran dalam membuat keputusan. Okey, di sini cikgu telah menyediakan situasi iaitu berkenaan dengan seorang murid. Okey, murid-murid, cikgu akan baca situasi ini ya. Okey. Charles merupakan atlet yang sering mewakili sekolah ke peringkat negeri dalam kebangsaan. Minatnya terhadap bidang sukan amat mendalam. Namun begitu, Charles mempunyai masalah disiplin, terutamanya berkaitan dengan kehadiran sehingga dihukum gantung persekolahan. Semasa tamasya sukan antara sekolah peringkat negeri sedang berlangsung, Charles membuat rayuan kepada pihak sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dia memohon agar diberi kebenaran untuk mengambil bahagian dalam acara larian. Bagaimanakah pihak sekolah dapat membuat keputusan terhadap rayuan Charles itu? Okey, kita akan lihat apa tindakan pihak sekolah terhadap rayuan yang Charles buat. Okey, murid-murid, anda tengok tak jadual ni? Okey, jadual ni berkaitan dengan proses pertimbangan moral dalam menyelesaikan dilema moral. Okey, untuk konflik ni kita lihat dari situasi yang cikgu bagi tadi, iaitu membenarkan Charles mewakili sekolah di dalam bidang sukan atau terus bergantung persekolahannya. Untuk pertimbangan moral, di sini kita nampak 3 kan, iaitu prinsip keadilan, prinsip keprihatinan, dilema pihak pentadbiran. Okey, untuk prinsip keadilan, murid bermasalah tidak boleh mewakili sekolah dalam apa-apa aktiviti. Prinsip keprihatinan, murid yang menunjukkan minat dan berbakat dalam bidang sukan tidak perlu dipinggirkan. Manakala dilema pihak pentadbiran, ia menunjukkan bagaimana murid bermasalah tetapi potensi mengharumkan nama sekolah dalam bidang sukan. Okey, untuk pemilihan prinsip ini ada 2, iaitu berkenaan dengan topik kita juga, iaitu prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Okey, untuk prinsip keadilan menunjukkan setiap murid perlu mematuhi peraturan sekolah, boleh menjadi pengajaran kepada murid yang bermasalah. Dan prinsip keprihatinan, ia juga memberikan kebenaran secara bersyarat kepada Charles dan Charles telah berjanji untuk mengubah sikapnya. Okey, untuk justifikasi ini merupakan satu kesimpulan berkenaan dengan prinsip keprihatinan dan prinsip dan prinsip keadilan kita. Yang pertama adalah mendorong murid yang berbakat untuk menunjukkan kebolehannya dan memberikan peluang kepada murid yang telah sedar dengan kesilapan yang pernah dilakukannya untuk meningkatkan potensi diri.
Oke, murid-murid, selesai sudah proses pembelajaran yang telah cikgu ajar hari ini. Jadi, cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu ajar. Dan terima kasih murid-murid karena memberi perhatian terhadap topik yang cikgu sampaikan pada hari ini. Oke, kita beralih kepada aktiviti. Murid-murid suka aktiviti tak? Sudah semestinya murid-murid suka aktiviti kan? Oke, sebelum kita meneruskan aktiviti, cikgu nak terangkan bagaimana nak bermain permainan yang dipanggil sebagai magic box. Magic box ini adalah permainan di mana cikgu telah menyediakan nama dan soalan. Apabila nama kamu orang dicabut daripada magic box tersebut, maka kamu haruslah menjawab soalan yang cikgu bagi. Okey? Sebelum tu cikgu nak minta keadaan di sekeliling kita diam supaya rakan-rakan kita bersedia untuk menjawab soalan yang cikgu bagi. Dalam magic box ini, cikgu akan mencabut nama murid-murid dan murid-murid perlulah menjawab soalan yang cikgu bagi. Nama-nama yang cikgu pilih adalah Diana Sagal. Okey, murid-murid yang dipilih ini diminta berdiri untuk menjawab soalan yang cikgu bagi. Soalannya adalah, apakah yang anda faham tentang adil dan prihatin? Cikgu bagi masa 5 minit untuk menjawab soalan tersebut. Okey, soalan yang seterusnya berkaitan dengan cikgu bagi situasi dan bagaimana kamu bertindak ataupun tindakan kamu untuk mengatasi masalah yang cikgu bagi. Nama-nama yang terpilih adalah Hayati. Soalan untuk Hayati adalah sebagai anggota polis trafik, Anda telah menahan seorang pengguna jalan raya yang memandu melebihi had laju yang telah ditetapkan. Tetapi setelah disoal siasat, Anda telah mendapati pemandu tersebut memandu laju kerana membawa ayahnya yang sedang sakit tenat ke hospital. Jadi, apakah tindakan Anda? Verda. Berikan contoh prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Seperti yang cikgu katakan tadi, murid-murid diminta untuk menjawab soalan dalam masa 5 minit. Margaret. Soalannya adalah, sejauh manakah sesebuah negara mampu memberikan keadilan dan keprihatinan kepada semua lapisan masyarakat? Murid yang seterusnya adalah Nur Syafika. Okey. Soalan yang cikgu bagi adalah berbunyi macam ni. Seekor hewan peliharaan yang dijangkiti penyakit terus dipelihara oleh tuannya tanpa membawa rawatan sewajarnya.
Apakah tindakan Nur Syafika bagi mengatasi masalah hewan peliharaan yang tidak dirawat ke hospital? Seterusnya adalah murid yang seterusnya adalah Kowin. Oke, soalan untuk Kowin adalah soalannya berbunyi macam ni. Seorang lelaki bertindak meninggalkan anak-anak kucingnya di pasar. Dia beranggapan bahawa orang yang lalu lalang di situ akan mengambil anak-anak tersebut. Apakah tindakan Kowin apabila mendapati seseorang lelaki bertindak sedemikian? Dua lagi soalan adalah dua lagi insan yang terpilih untuk menjawab soalan tersebut, yaitu Gloriana. Oke, soalan untuk Gloriana adalah terdapat hewan yang dibunuh dan dijual ke restoran untuk disajikan sebagai makanan eksotik. Apakah tindakan kamu apabila mendapati terdapat hewan yang dibunuh, dijual ataupun disajikan di restoran? Murid yang terakhir yang dipilih adalah Fisha. Soalan untuk Fisha adalah Mutu bekerja di sebuah kedai kasut terkenal. Mutu tidak mampu membeli kasut yang dijual di kedai tersebut. Pada suatu hari, dia mencuri sepasang kasut sukan untuk anaknya. Yang akan bekerja di kedai tersebut juga telah melihat perbuatan Mutu tersebut. Apakah tindakan anda apabila mendapati Mutu mencuri kasut tersebut? Baiklah, secara keseluruhannya, secara penghujungnya, apa yang kita dapat pelajari hari ini, apa yang dapat kita simpulkan hari ini ialah dalam kehidupan seharian kita ini perlulah bertolak ansur, perlulah bersikap adil dan prihatin antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama. Bukan itu saja, malah dalam konteks kekeluargaan, kalau dalam konteks kekeluargaan ini juga perlu diterapkan supaya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara saudara yang jauh maupun saudara yang dekat. Kalau dalam konteks sekolah, para pelajar perlulah wajar mengamalkan dua prinsip ini. Kerana apa? Supaya mereka dapat mengamalkan sikap adil dan prihatin antara satu sama lain di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, cikgu harap kamu mengerti dan faham mengenai dua prinsip yang kita belajar hari ini. Jadi, cikgu harap kamu dapat mengamalkan prinsip-prinsip tersebut. Itu saja hari ini. Dan kita akan belajar unit yang seterusnya minggu hadapan. Terima kasih.